Soalan seterusnya, Kota Anggrek. Speaker, Peraturan Tetap 24(2) ambil soalan ini. Saya benarkan. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Anggrek dan Yang Berhormat Malawati Bukit Malawati yang telah mengambil soalan berkaitan dengan PEBT. Apakah perancangan kita bagi menambah baik proses pemilihan PEBT kita, dan kekhawatiran Kota Anggrek adalah apakah keberkesanan kerjasama PEBT dan Yang Berhormat sekalian. Kita mempunyai 288 penggerak bilik tempatan dan mempunyai 12 penggerak induk di city. Kerajaan negeri dalam perancangan membuat penstrukturan semula atau menambah baik dari segi struktur organisasi, pelantikan, tata cara pencalonan dan juga peruntukan keuangan yang ada pada masa ini. Usaha ini dibuat melalui penambahbaikan buku yang kini dipanggil sebagai garis panduan. Kita akan tukar kepada tata cara penggerak bilik tempatan ataupun undang-undang ataupun perlembagaan penggerak bilik tempatan. Untuk makluman Yang Berhormat sekalian, kita telah mengadakan memperkasa PEBT Negeri Selangor yang telah diadakan pada 14 hingga 16 Ogos 2020 yang dihadiri hampir kesemua wakil pengerusi induk PEBT di setiap zon dan juga para pegawai belia di peringkat PEBT yang bertujuan mengenal pasti apakah masalah sebenar yang dihadapi oleh PEB kita di peringkat zon dan di peringkat DUN. Dan mereka mengutarakan cadangan penambahbaikan dan maklum balas yang diterima. Di antaranya adalah isu kerjasama di antara PEBT dan PBT itu sendiri. Isu birokrasi, bagaimana mendapat kelulusan kertas kerja yang dicadangkan. Isu bagaimana permohonan peruntukan itu dapat digunakan. Dan isu bagaimana ada PEB kita yang masih tidak aktif dan kurang ciri-ciri kepimpinan. Isu-isu yang dikemukakan ini telah menjadi bagi kita membuat penambahbaikan garis panduan yang sedia ada. Untuk makluman Yang Berhormat sekalian, di antara cadangan penambahbaikan adalah menambah struktur organisasi PEBT itu sendiri, iaitu mewujudkan perbaikan sebagaimana yang saya sebut baru-baru ini. Kita ada jawatakuasa PEBT di peringkat, kita ada PEBT di peringkat zon, lantikan ahli majlis. Kita ada PEBT ataupun PI lantikan oleh ADUN. Kita akan wujud jawatakuasa eksekutif PEBT di peringkat negeri dan kita sedia ada jawatakuasa pembangunan generasi muda di peringkat Majlis Sukan Negeri Selangor. Jadi di antara perkara yang semua ini adalah cadangan yang saya dalam perbincangan kita dan insya-Allah kita akan bawa kepada Majlis Ekonomi Selangor dan MMKN untuk kelulusan seterusnya. Di antara penambahbaikan adalah sebagaimana saya sebut, PI itu oleh ADUN, PEBT dilantik oleh zon, jawatakuasa eksekutif adalah terdiri daripada mereka-mereka yang dipilih di kalangan mereka untuk duduk di kuasa eksekutif di peringkat negeri Selangor yang terdiri daripada pelbagai jawatan yang kita akan tentukan kemudian. Yang Berhormat sekalian, di antara cadangan kita juga adalah mewujudkan 10 jawatakuasa ESCO di peringkat jawatakuasa eksekutif peringkat negeri Selangor yang terdiri mewakili 10 teras induk yang ada dalam dasar bilik kita sekarang ini. Maknanya, zon kita ada PEBT, di peringkat zon ahli majlis ada PEBT, mereka ini akan membentuk jawatakuasa eksekutif di peringkat negeri Selangor. Struktur yang sama sebagaimana struktur ESCO atau ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Mereka ada 10. Mereka ada portfolio masing-masing berdasarkan 10 teras. Mereka akan melantik pengurusi di kalangan mereka dan mereka akan melantik SUSA. Dan di antara cadangan yang kita akan wujudkan adalah kita juga akan wujudkan Dewan Kongres Belia Selangor. Sekarang ini Yang Berhormat sekalian, kita ada program ADUN Muda dan mereka ini terdiri daripada mereka-mereka yang kita tidak tahu daripada mana latar belakang. Tetapi dalam program Dewan Kongres Belia Selangor ini, setiap ADUN yang melantik PEBT itu akan hadir dan kita akan berbincang dengan Dewan Sekretariat Dewan Susa Dewan bagaimana kita nak jadikan platform Dewan Undangan Negeri ini sebagai platform mereka berbahas dalam rangka
menaikkan kepentingan belia itu sendiri. Kalau di federal sekarang ini ada Majlis Perundingan Belia. Majlis Perundingan Belia ini, sewaktu kita bersama dengan Kerajaan Persekutuan, Exco boleh mempengerusikan Majlis Perundingan Belia. Bila kita tidak lagi bersama dengan Kerajaan Persekutuan, maka Majlis Perundingan Belia itu dipengerusikan oleh pengerusi ICU sekarang ini. Jadi kita totally cut off daripada Majlis Perundingan Belia Persekutuan. Jadi Kerajaan Selangor akan mewujudkan Dewan Kongres Belia Selangor. PEBT ataupun PI itu yang dilantik akan duduk di Yang Berhormat Yang Berhormat sekalian. Ketua ataupun pengerusi eksekutif PEBT akan duduk di kerusi Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. 10 eksekutif lantik akan duduk di kerusi Exco yang ada. Dan mereka dalam kepentingan belia itu sendiri. Ini yang kita akan buat untuk menambah kebaikan dan melahirkan kepimpinan yang masa akan datang. Dan sudah tentu kita akan review balik peruntukan-peruntukan ataupun bagaimana duit yang kita sedia ada ini diturunkan. Di antara masalah kita sekarang ini adalah penggunaan duit itu dipecah-pecahkan mengikut penggal dan suku-suku. Jadi kalau satu penggal jatuh, satu bulan jatuh RM200, RM300, dia tidak berkesan. Pecahkan mengikut bulanan, dia tidak lagi berkesan. Jadi apa yang kita akan buat berdasarkan kepada belanja yang sedia ada, Datuk PWN jangan risau, belanjawan yang sedia ada, peruntukan yang kita sedia ada, kita akan ubah suai balik, bermakna setiap duit itu kita bagikan dalam lebih kurang 20,000 perbelanjaan untuk mereka belanjakan atau apa amount yang akan kita tetapkan kemudian. Bermakna kita akan restructure balik kita di peringkat DUN dan di peringkat zon. Itu saja, Mbak. Bukit Belawati. Terima kasih, Tuan Speaker. Yang Berhormat Exco, saya tertarik dengan jawapan Yang Berhormat tadi berkenaan Dewan Kongres Belia Selangor. Melalui program ini, apa yang kerajaan negeri harapkan? Adakah hasil daripada Dewan Kongres ini itu akan diangkat ke Dewan Negeri melalui adun-adun, ataupun apakah yang mungkin Yang Berhormat boleh lanjutkan penjelasan? Terima kasih Yang Berhormat. Saya kira di antara kepentingan Dewan Kongres ini adalah menarik perhatian Yang Berhormat ataupun Exco yang memegang portfolio belia dan sukan sekarang dan di masa akan datang. Jadi isu-isu yang dibawa itu adalah isu-isu yang berbentuk masyarakat. Perkara ini sama ada dibawa kepada pengetahuan Exco yang berkenaan ataupun boleh dibawa dalam Yang Berhormat yang akan datang dalam bentuk itu. Sekian, Kang. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker.